Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Hai murid-murid semua, hari ini murid-murid bersama saya Ustaz Syam dalam pelajaran akidah. Jadi Ustaz akan gantikan Ustazah Syafiqah sepanjang Ustazah Syafiqah bercuti. Jadi sambungan pelajaran akidah pada hari ini bertajuk sifat wujud. Jom kita belajar bersama-sama. Jadi murid-murid boleh buka buku teks akidah pada muka surat 31. Kita akan belajar iaitu satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu wujud. Jadi kita akan belajar berkenaan dengan sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada muka surat 31 murid-murid boleh lihat dialog di antara ustazah dengan anak muridnya. Ustazah bagi tahu murid-murid, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Jawab muridnya, Allah. Ini bermakna Allah itu ada. Apa artinya wujud murid-murid? Murid dia jawab, wujud artinya ada ustazah. Ustazahnya menjawab pula, bagus Amin. Wujud artinya ada. Oleh itu kita wajib percaya dan yakin adanya Allah yang mencipta segala apa yang ada di alam ini. Jadi pengertian bagi sifat wujud ialah ada. Maksud sifat wujud tu Allah Subhanahu Wa Taala ada. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan adanya makhluk. Ada Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada tidak ada permulaan. Adapun kita bermula daripada terjadinya kita di dalam perut ibu kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala dia ada tanpa permulaan. Adapun kita ada permulaan. Itu bezanya wujud kita dengan wujud Allah. Wujud kita tidak kekal, wujud Allah kekal selama-lamanya. Wujud kita ada permulaan, wujud Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham iaitu maksud wujud, pengertian sifat wujud. Baik, kita lihat buku muka surat yang seterusnya. Baca dan faham. Allah itu wujud. Lawan wujud ialah adamun. Lawan bagi sifat wujud adalah adamun, yang bermaksud tiada. Adamun artinya tiada. Wujud artinya ada. Wajib mempercayai Allah itu ada. Mustahil Allah itu tiada. Ini pengertian ataupun kefahaman berkaitan dengan sifat wujud. Allah itu wujud. Wajib Allah itu wujud. Dan lawan bagi sifat wujud ialah adam. Wujud artinya ada. Adamun artinya tiada. Wajib mempercayai Allah itu ada. Mustahil Allah itu tiada. Mustahil. Kita tidak boleh terima mengatakan bahawa Allah tu tak ada. Sebab apa? Kalaulah Allah tu tak wujud, macam mana bumi ni terjadi? Macam mana kita diciptakan? Siapakah yang menciptakan bumi dan segala isinya? Mestilah Allah Subhanahu Wa Taala
yang menciptakan langit dan bumi ini. Kerana apa? Kerana Allah Maha berkuasa. Seterusnya kita baca dalil naqli Allah Subhanahu wa taala wujud. Dalil naqli ini diambil daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Maksudnya, jika engkau nyatakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, puji-pujian bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita tanya orang-orang yang menyembah berhala, sembah batu besar, sembah selain daripada Allah, siapa yang mencipta bumi ini? Maka mereka akan jawab, Allah lah yang menciptakan bumi ini. Tetapi mereka tetap dengan sembahan mereka. Adapun kita, orang yang beriman, orang yang Islam, percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah kita menyembah Allah. Jangan sesekali kita mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya adalah berdosa, kafir, haram. Haram baginya masuk syurga. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Seterusnya, lihat muka surat 33. Dalil aqli Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat wujud, iaitu dalil dengan pemikiran kita. Tengok peta minda dekat bawah tu. Allah Maha berkuasa menjadikan langit, binatang, manusia, udara, angin, bulan, matahari dan juga bumi. Semua ni adalah ciptaan Allah. Kita duduk dekat luar, kita duduk dekat pantai, angin yang bertiup tu. Angin yang bertiup tu siapa yang jadikan, siapa yang meniupkan angin? Allah lah yang meniupkan angin. Kita lihat berbagai jenis binatang, ada jantan, ada betina. Kalau kita tengok burung, macam-macam warna burung. Ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna-warni dan sebagainya. Begitu juga buah-buahan yang kita tengok, bunga-bungaan. Semuanya berwarna-warni. Jadi, bolehkah benda-benda tersebut, perkara-perkara tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Contohnya, awak beli buku yang untuk melukis tu. Kalaulah awak tak lukis dekat dalam, adakah pensel tu akan melukis dengan sendiri? Tak kan? Kita beli banyak pensel warna, bermacam-macam jenis warna. Adakah pensel tu akan bergerak dengan sendiri, akan melukis dekat buku tu? Tidak. Mesti kita yang kena pegang pensel warna tu dan kena lukis dan juga warnakan. Barulah ada berbagai-bagai jenis warna. Begitulah juga bumi ini. Kalau Allah tak ciptakan, siapa yang nak ciptakan bumi yang seindah ini? Jadi semua perkara-perkara tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah lah yang menguruskan segalanya. Allah ciptakan kita di atas muka bumi untuk tolong uruskan, untuk mencantikkan bumi, untuk mengimarahkan, mengindahkan bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Baiklah, seterusnya kesan mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita percaya akan kewujudan Allah, maka kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Kita akan jaga akhlak kita. Kita akan pelihara diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang dibenci oleh Allah. Kalau ada orang yang buat perkara-perkara buruk, maka dia belum ada kesedaran. Mungkin dia tak belajar. Kalau kita tahu Allah tu wujud, Allah yang melihat kita berbuat sesuatu, maka kita akan takut untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, insaf kelemahan diri. Iaitu kita akan sedar diri kita ini lemah. Kita tidak akan ada sifat sombong, takabur. Apabila orang minta tolong kita, maka kita akan tolong. Sebab apa? Kita ni orang yang lemah, tak ada kuasa. Hanya Allah lah yang maha berkuasa. Yang ketiga, iman semakin bertambah. Apabila kita yakin, percaya pada Allah, maka iman kita akan semakin kuat. Apabila iman kuat, maka Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita, mengasihani kita, memberi ganjaran yang besar pada kita. Yang keempat, patuh dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita yakin dengan wujudnya Allah, maka kita semakin patuh dan semakin taat pada perintah Allah. Buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, suruh solat, puasa, zakat dan sebagainya, kita buat. Dan Allah Ta'ala larang kita tak buat. Jangan minum arak, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Kita pun tak buat. Sebab apa? Kita beriman dengan wujudnya Allah. Yang kelima, lebih menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa sayang. Kita akan rasa menghargai apa yang Allah Ta'ala berikan. Pokok-pokok, bila kita tengok tangan kita, tak adalah nak cabut pokok tu. Tak adalah kita saja-saja nak merosakkan ciptaan Allah, bunga-bunga yang cantik dan sebagainya. Burung yang berterbangan, tak adalah kita nak pergi lastik. Saja-saja nak lastik. Kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesan apabila kita mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz harap murid-murid semua boleh faham akan tajuk wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini sahaja video penerangan berkenaan dengan tajuk sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan sambung di dalam pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.